الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian daripada kitab Syarh Al-Kharidatil Bahiyah karya Maulana Al-Imam Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu taala anhu. Nampak tak? Ana duduk mana? Ternampak? Ana duduk mana? Boleh? Ini kita duduk tepi pantai. Jadi beza sikitlah. Kelas hari ni tak kita duduk tepi pantai. Boleh? Baik, insya-Allah kita berhenti pada perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muhashshi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa nafa'ana bihim. Qala al-muhashshin, qala al-musannif wal muhashshin rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim bi'ulumihim بعلوم مشايخنا وبعلومكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. Itu kata yang pertama disebutkan dalam nazam dan nak dihuraikan oleh Maulana Al-Imam Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu ta'ala. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim ay uallifu وإنما قدرنا المتعلق فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال ومتأخرا لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص وخاصا لأن كل شارع في شيء ينبغي له أن يقدر ما جعلت البسملة مبدأ له ولإفادة حصول البركة لجميع أجزاء الفعل والباء للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك. Satu-satu kita ambil. Kata al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah nyatakan sikit daripada hasyiah Sibai sebelum ini. Ini kita ambil ulang sikit daripada bahasan Bismillah. InsyaAllah tak akan rugi dengan kita mengulang perbahasan ini. Sebab nak bagi kemah kita punya maklumat dan ilmu dan juga kaedah yang disebutkan oleh Tuan Pengarang radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang namanya Rahman ataupun yang sifatnya yang pertama adalah Rahman dan sifat yang kedua adalah Ar-Rahim. Yang dalam hasyiah Sibai dia bincanglah Ar-Rahman Ar-Rahim tu boleh sebut banyak wajah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, Ar-Rahmana Ar-Rahima, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, boleh sebut wajah bagai-bagai. Tak apalah, itu perbahasannya dalam kitab-kitab nahwu secara terperinci.
Itu kita mengaji dalam Kafrawi dulu ni. 3 tahun lepas, 4 tahun lepas kita mengaji dalam Syarah Al-Kafrawi. Nanti insya-Allah Ustaz Syukri akan baca baliklah Kafrawi. Baik. Okey. Tuanku radhiyallahu anhu kata apa? Dia kata apa itu? Ai uallifu. Jadi ayat dia begini kata. Bismillahirrahmanirrahim. Uallifu. Uallifu tu duduk di belakang, di belakang. Jadi Tuanku radhiyallahu anhu dia sebut dengan kata dia apa? Uallifu, nak menerangkan tentang apa? Muta'allaq bagi ba. Muta'allaq bagi apa? Bagi ba. Tempat yang dihubungkan haraf jar tersebut. Kita ni kalau bahasa Melayu pun kita sebut dengan nama, dengan pen. Kita berhenti situ orang tak faham. Dengan tu kita buat apa? Tu kena tanya tu, kita buat apa? Maka apa dipanggil asas pekerjaan yang apa? Yang dihubungkan dengan kalimat ba itu ataupun dengan terjemahan dengan itu boleh dihubungkan dengan pekerjaan, dipanggil istilah muta'allaq. Dipanggil istilah apa? Muta'allaq. Jadi dia kata bertakluknya ba bismi itu dengan apa? Uallifu. Muta'allaq dia duduk di mana tu? Duduk di belakang. Bismillahi uallifu. Boleh sahaja kita kata uallifu bismillah. Tapi dia buat terbalik. Dia letakkan bismillah di depan, uallifu di belakang. Okey. Tu dia punya apa? Dia punya apa? Dia punya hal yang pertama. Dia sebut uallifu untuk apa dia nak sebut? Untuk menerangkan ba haraf jar mesti bertakluk. Mana takluk dia? Dia bagi takluk dia uallifu. Sekali dia akan terang kenapa dia taklukkan. Dia tafsirkan muta'allaq itu dengan uallifu. Kenapa tak ada fi'il lain? Kenapa dia tak sebut aqra'u? Kenapa dia tak sebut aktubu? Kenapa dia tak sebut abda'u? Tapi dia pilih uallifu. Sekali dia akan sebut sebab dia. Yang penting first di sini kita tahu haraf jar mesti ada apa? Ada muta'allaq. Tempat untuk dia apa? Hubungkan supaya makna boleh faham. Boleh faham? Okay. Kata Tuk radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Ai uallifu. Okay, dia kata wa innama qaddarna al-muta'allaqa fi'lan. Okay. Dia nak mula syarah tu. Hanya saja aku takdirkan muta'allaq itu adalah fi'il, bukan isim, li'annal asla fil amali lil af'al. Kerana yang asal bagi amal itu adalah milik siapa? Milik fi'il. Adalah milik apa? Milik fi'il. Itu dia. Baik. Tugu kata Bismillahirrahmanirrahim. Ba muta'alliq dengan apa? Muta'alliq dengan apa? Muta'alliq dengan uallifu. Baik. Ustaz, tak boleh ke dia bertakluk dengan isim fa'il? Contohnya apa? Ana muallifun. Macam tu. Ana muallifun ataupun ana katibun, isim fa'il. Boleh ke Ustaz? Sebab haraf jar boleh saja bertakluk dengan apa? Fi'il, dengan bertakluk dengan apa yang beramal-amal fi'il seperti isim fa'il, sifat musyabah dan sebagainya. Maka kata Tok Guru radhiyallahu anhu menjawab persoalan kita. Dia kata, kenapa saya pilih fi'il tak pilih isim fa'il? Yang banyak-banyak kebarangkalian tadi tu. Dia bagi justifikasi. Kita mengaji turas ni, kita nak belajar tu lah, justifikasi. Kita banyak benda hak yang ihtimalat tu, kebarangkalian tu. Tapi kenapa kita pilih, nampak? Pilih kebarangkalian yang ketiga, tak kebarangkalian yang lain. Tu dia. Bagi justifikasi. Kita mengaji turas ni, kita bagi justifikasi. Cara nak bagi hukum. Baik, maka kata Tok Guru radhiyallahu anhu, aku pilih fi'il tak pilih yang lain daripada isim yang beramal-amal fi'il, kerana fi'il itu adalah asal. Kerana fi'il itu adalah apa? Asal bagi amal. Apa makna amal?
Kita mengaji kan dalam nahwu. Beramal ya'malu. Maksud beramal apa? Beramal tu maknanya merofokkan sesuatu, menasabkan sesuatu. Boleh? Itu dipanggil apa? Amal. Majrurkan sesuatu. Boleh? Jadi, bila kita kata contoh, qama Zaidun. Kita kata Zaidun tu apa? Fa'il marfu. Kita kata di sini, qama, dia adalah fi'il yang menyebabkan Zaidun itu marfu. Nampak faham? Itu maksud apa? Beramal. Dia bekerja, beramal untuk memarfukkan apa? Memarfukkan Zaid. Begitulah juga contohnya. Qara'tu, ataupun dipanggil qara'tu fil jaridati. Qara'tu fil apa? Fil jaridati. Maka kita kata fil jaridati bertakluk dengan qara'tu. Betul? Bertakluk pun adalah satu daripada apa? Kerja apa? Kerja fi'il. Menghubungkan jar majrur kepadanya. Maka itu juga dipanggil sebagai apa? Dipanggil apa? Dipanggil ta'alluq juga. Dipanggil amal. Maka kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, maka fi'il itu dia beramal. Beramal apa maksud tadi? Merofokkan, menasabkan dan sebagainya. Boleh? Kita sebut kan? Okey. Dan dia adalah asal bagi segala amal-amal. Maksud dia apa? Kita kata walaupun isim fa'il beramal seperti amal fi'il, sifat musyabahah seperti beramal seperti amal fi'il, dan yang lainnya beramal seperti amal fi'il, tapi amalnya itu kenapa isim itu boleh beramal? Kerana asalnya dia kembali kepada fi'il juga. Maknanya kerana isim itu mengandungi makna fi'il, kerana itulah dia beramal. Boleh? Jadi balik mapi malah kali rujuk balik kepada fi'il. Jadi fi'il itu adalah asal bagi segala sesuatu dari segi amal. Boleh faham? Maka sebab itu kata Tok Guru radhiyallahu anhu, dia pilih fi'il kerana fi'il itu asal sekali. Bagi apa? Bagi amal. Bagi kerja di sini amal apa? Amal ta'alluq itulah. Itu dia. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wa mutaakhiran. Kemudian orang tanya, kenapa kata Bismillahirrahmanirrahim u'alifu dak belakang? Kenapa tak letak depan? U'alifu bismillah. Okay, tadi kita fahamlah kenapa pilih fi'il. Sebab fi'il adalah asal. Sekarang ni kenapa letak belakang? Kata Tok Guru, wa mutaakhiran, kerana li'anna taqdima, mutaakhiran tu bahawa takdir muta'allaq itu berada di belakang, kerana taqdimal ma'mul yufidul ikhtisas. Kerana mendahulukan ma'mul itu yufidul ikhtisas. Memberi faham ikhtisas, khusus, pengkhususan, ataupun al-qasr, membawa makna penghadan, hadkan. Boleh faham kat situ? Baik. Kata Tok Guru, maka dipanggil muta'alliq adalah amil. Muta'allaq iaitu ba dan dipanggil apa? Haraf jar dan majrur itu muta'allaq, dia adalah ma'mul. Baik, kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kaedah ilmu balaghah kita mengaji kan tadi kan? Tu tak mengaji ni. Nanti insya-Allah kita baca yang Bughayatul Muqtadi. Bahawa kita mendahulukan ma'mul diletakkan di hadapan amil itu membawa makna ikhtisas, membawa makna hanya, menghadkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi bila kita sebut bismillahi u'allifu, seakan-akan membawa makna di sini hanya dengan nama Allah aku tulis. Itu dia punya terjemahan makna tepat dia. Sebab apa kita buat terjemah hanya tu? Sebab Bismillah duduk depan, u'alifu duduk belakang. Sebab tu kita terjemah dengan apa? Hanya. Boleh faham? Baik. Kata Syekh Sibai di sini, dia kata apa? Kalau kita kata itu adalah qasru, qasru ni ada banyak jenis Ustaz. Apa pula banyak jenis tu? Okay, dengar ni.
Qasru ada banyak jenis. Ada dipanggil sebagai qasru qalb. Ada dipanggil sebagai qasru apa? Ifrad. Qasru apa? Ifrad. Ada dipanggil qasrul qalb, ada qasru apa? Ifrad. Macam mana tu? Contoh. Baik. Qasrul ifrad maksud dia orang menyangka bahawasanya suatu perkara itu dikongsi oleh benda yang lain. Dikongsi oleh apa? Benda yang lain. Sekali lagi, qasrul ifrad apa makna? Ada pendengar dia menyangka bahawa suatu itu dikongsi oleh benda lain. Boleh? Contoh. Apa berkat terhasil, ada orang musyrikin lah dia sangka. Berkat itu terhasil dengan apa? Menyebut nama Allah dan menyebut nama-nama Tuhan berhala yang lain. Berkat itu terhasil dengan apa? Menyebutkan nama Allah dan juga nama-nama Tuhan berhala yang apa? Berhala yang lain. Dia kata begitu. Dia sangka macam tu. Maka bila orang tu dia anggap demikian, dia anggap ada sekutu, ada perkongsian, maka kita datangkan qasru untuk menunggalkan. Maksudnya qasru, kita datangkan qasru untuk menunggalkan tadi, membatalkan sangkaan dia bahawa ada sekutu lah. Maka di sini kita kata bila kita sebut bismillahi uallifu, bismillahi aqra'u, dengan kita bacakan uallifu aqra'u berada di belakang, dia membawa makna qasru. Qasru untuk apa tadi? Untuk ifrad, kerana orang musyrikin. Macam seakan-akan kita mengkritik orang musyrikin. Musyrikin dia bersangka bahawasanya berkat pada pekerjaan itu dengan kita menyebut nama Allah dan nama Tuhan-Tuhan yang lain. Itu dia. Nama Allah dengan nama Tuhan-Tuhan yang apa? Yang lain. Maka kita datangkan ayat dalam bentuk qasru untuk menolak sangkaan mereka tadi. Boleh faham? Boleh nampak? Maka qasru itu dipanggil apa? Ifrad. Okey. Boleh tak Ustaz kita katakan ini adalah qasru apa? Qasrul qalb. Qasru apa? Qalb. Boleh tak kita kata ni adalah qasrul qalb Ustaz? Apa makna qasrul qalb? Qasrul qalb adalah ada orang menyangka bahawa suatu itu ataupun ada orang yang menyangka sesuatu yang mana sangkaan dia itu bercanggah dengan realiti. Sekali lagi, ada seorang itu menyangka suatu yang mana sangkaan dia itu bercanggah dengan apa? Dengan realiti. Sama kita bagi contoh sama orang musyrikin. Dia sangka bahawasanya apa? Bahawasanya Tuhan-Tuhan berhala ni lah yang bagi berkat pada dia. Bukan Allah Ta'ala. Maka bila disangka macam tu, kita kata itu sangkaan yang salah. Maka kita nak membatalkan sangkaan dia, kita bagi satu penyataan menggunakan kaedah qasru ni. Yang membawa makna hanya tu. Jadi kita sebut apa? Bismillahi u'allifu. Maknanya apa? Dengan nama Allah sahaja berkat itu terhasil tak kala aku tulis. Bukan nama Tuhan-Tuhan yang lainnya hang sangka tu. Depa tak ada bagi apa pun. Yang bagi adalah apa? Nama Allah Subhanahu wa taala sahaja. Boleh faham? Maka itu adalah qasru apa? Qasru al-qalb. Qasru apa? Al-qalb. Jadi ada dua qasru yang kita boleh kaitkan dengan bismillah di sini adalah qasru yang pertama ifrad, yang kedua qasru al-qalb. Boleh dua-dua diletakkan. Dua-dua tujuan tadi diletakkan pada qasru ataupun ikhtisas
yang berlaku pada taqdim ma'mul bagi bismillah ini dua-dua boleh. Tapi beza dari segi i'tibar. Beza dari segi apa? I'tibar. Okay, tu boleh faham tak? Boleh. Boleh Aiman, boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Apa Taufik? Amar boleh Amar. Okey, Ashif. Okey. Okey, anda bagi contoh lain untuk faham qasru ni kan. Okey. Ada sangka contoh. Ada sangka bahawasanya Perdana Menteri itu adalah apa? Adalah Anwar. Perdana Menteri Malaysia adalah apa? Adalah Anwar. Lepas tu Ashif kata, tak. Innama ar-ra'isu. Ashif kata, innama ar-ra'isu Muhyiddin. Innama ar-ra'isu apa? Muhyiddin. Tu dipanggil usul qasr. Okey, usul qasr tadi ilmu apa? Innama ar-ra'isu Muhyiddin. Qasru apa? Jenis apa? Ifrad. Apa tu jadi? Asyik kata apa? Ifrad ke qalb? Ifrad. Qalb, Ustaz. So apa Dan sebab apa Syif? Ifrad. Sebab ada punya apa? Ada seorang je yang kata Mahyudin tu Rais. Ada seorang yang kata Muhyiddin Rais. Okey, itu pendapat Ashif. Taufik. Ya Taufik, keseru apa? Buka mic Taufik. Ana rasa al-qalb. Sebab apa? Sebab apa kata qalb? Sebab macam mana? Sebab nak menafikan orang lain punya. Okey, kita kata ifrad dan qalb menafikan orang lain punya. Tapi apa beza dua penafian tadi? Apa beza dua penafian tadi? Tengok orang cakap tu. Dia sangka apa? Dia sangka berlaku sekutu ke ataupun dia sangka realiti yang salah? Syif. Dia kata apa? Oh, dia sangka realiti yang salah. Anwar lah Perdana Menteri Malaysia. Oh, realiti yang salah. Realiti yang salah. Dia bisa. Ya, bila dia sangka realiti yang salah, kita apa? Datangkan qasru apa? Qalb. Boleh faham? Betul. Dia qalb pun hati tu lah. Qalbun hati je tu. Qalbun hati. Ya. Tapi bila kita kata qasru itu apa untuk apa? Menunggalkan. Bukan untuk kecilkan skop, menunggalkan. Nak kata tak ada sekutu. Dia kata apa? Kerajaan Malaysia ni, dia kata ni. Kerajaan Malaysia ni adalah apa? Kerajaan apa? Kerajaan Malaysia kerajaan Malaysia ni kerajaan gabungan PH dan PN. Lepas tu apa? Hakim kata tak. Dia tak kata ledak. Innama al-hukumatu PN. Innama hukumatu apa? PN. Itu maksud dia apa tu? Jadi kita kata kita rad menggunakan usul qasr. Tapi rad apa? Rad daripada dia menyangka ada sekutu. Boleh faham? Bukan dikongsi kerajaan oleh ni. Tak. Tapi apa? Kerajaan apa? PN sahaja. Faham tak? Okey, lepas tu boleh ni. Dia ada satu lagi. Dia punya qasr ta'yin. Tu nanti kita mengaji dalam balaghah. Boleh? Habis kat situ. Okey, jadi faham Okey, jadi kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu wa mutaakhiran, bahawasanya muta'allaq itu berada di belakang li'anna taqdimal ma'mul, kerana kita mendahului ma'mul, iaitulah muta'alliq
Yufidul ikhtisas. Muta'alliq tu maknanya jar majrur lah. Kita letak di depan. Yufidul ikhtisas. Maka itu membawa makna ikhtisas, pengkhususan. Tidak ada yang lain gitu. Jadi kita sebut ikhtisas tadi ataupun al-qasru, makna dia panggil nama lain bagi ikhtisas ni adalah apa? Al-qasru, kita kata qasru untuk apa? Ikhtisas untuk apa? Ada dua iktibar. Ada kalau kita lihat kita buat ikhtisas tadi ataupun qasru itu nak menafikan orang yang mengiktikad sekutu, maka dia panggil qasru al-ifrad. Kalau menafikan orang yang menyangka realiti, yang menjangka sesuatu yang bercanggah dengan realiti, maka dipanggil sebagai qasru apa? Al-qalb. Boleh? Baik. Wa khassan lianna kulla syari'in fi syai' yanbaghi lahu an yuqaddira ma ju'ilatil basmalah mabda'an lahu. Kata Syekh. Wa khassan. Dia kata apa? Seterusnya aku takdirkan yang khusus. Apa makna yang khusus? Kan tadi disebut u'allifu kan? Bismillahi u'allifu. Yang pertama kita dah faham kenapa dia takdirkan fi'il bukan isim. Kemudian yang kedua, kenapa kita takdimkan ma'mul kita ataupun kita letakkan muqaddamah dipanggil muta'allaq itu di belakang. Kita dah tahu untuk membawa makna ikhtisas. Yang ketiga adalah kenapa fi'il yang kita takdirkan itu adalah fi'il yang khusus, bukan fi'il yang umum. Boleh? Fi'il yang khusus bukan fi'il apa? Fi'il yang umum. Ya, contoh fi'il yang khusus itu kita sebut tu u'allifu, maksudnya pekerjaan tertentu. Ada dipanggil fi'il yang umum, pekerjaan yang umum. Ada contoh pekerjaan yang umum, abda'u, mula. Mula ni kita bayar apa? Mula ni boleh masuk kepada apa? Macam-macam fi'il. Mula apa? Mula makan pun boleh. Mula tidur pun boleh. Mula menulis pun boleh. Jadi itu dipanggil umum. Baik. Kenapa tak dipilih muta'allaq itu adalah muta'allaq yang umum? Yang dipilihnya adalah muta'allaq yang khusus. Kenapa? Kata Syekh, li'anna kulla syari'. Kerana setiap yang syari'. Syari' ni bukan yang mensyariat dah. Jangan terjemah mensyariat dah. Syara'a di sini maknanya apa? Bada'a. Mula. Boleh? Kerana setiap yang mula, li'anna kulla syari' kerana setiap pemula pada suatu yang bagi lahu an yuqaddir ma ju'ilatil basmalah mabda'an lahu. Kerana perlu baginya untuk dia takdirkan apa yang dijadikan basmalah itu sebagai permulaan baginya. Permulaan apa? Baginya. Sebab kita bismillah. Bismillah untuk apa? Kalau kita kata umum, macam tak sampai makna lah. Jadi sepatutnya kita sebut khusus. Sebab apa? Sebab bismillah tadi masuk kepada benda yang lebih apa? Yang lebih khusus. Yang lebih tertentu. Tambahan pula kata Syekh, dia ada illah yang kedua, iaitu li'ifadati husulil barakah. Kerana menghasilkan, dia kata li'ifadati, kerana memberi faham hasilnya barakat li jami'i ajza'il fi'li, bagi keseluruhan juzuk fi'il. Bagi keseluruhan juzuk apa? Juzuk fi'il. Maksud dia apa tu Ustaz? Gini. Kata, kalau Tok Guru kata kita mulakan, ataupun kita, kalau kita takdirkan dengan kita kata, dengan nama Allah saya mula menulis. Ataupun mula, dengan nama Allah saya mula. Boleh? Satu lagi, dengan nama Allah saya tulis. Apa yang kita boleh faham? Kalau kita sebut dengan nama Allah saya mula makan, ataupun dengan nama Allah saya mula umum itu, mula apa-apa pekerjaan, orang akan sangka keberkatan yang kita peroleh daripada bismillah itu pada awal dia saja. Betul tak? Kan dia sebut
dengan nama Allah saya mula tidur. Jadi kita panggil dengan nama Allah berkat yang apa? Datang itu pada apa? Mula lah. Tidak pada sampai kita jaga. Tapi kalau kita sebut Bismillahi anam, boleh. Dengan nama Allah saya tidur, maknanya apa? Nak menunjukkan umumnya keberkatan itu daripada awal kita tidur sampai apa? Sampai jaga. Sampai apa? Sampai jaga. Boleh? Jadi dengan kita letakkan muta'allaq itu suatu yang khusus, dia memberi faham barakah itu akan terhasil dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita letakkan ta'alluq itu, muta'allaq itu adalah contohnya bermula itu benda yang umum, maka boleh jadi dipahami barakah hanya terhasil pada apa? Pada awal sahaja, tidak pada juzuk-juzuk lain bagi pekerjaan. Boleh? Tu nampak ulama kita tu, dakik tu. Boleh. Okey, setakat ni boleh faham? Okay. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey dah? Tak pening? Okay, ambil tarik nafas dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey. Kita sambung seterusnya. Kata Tok Guru radhiyallahu taala anhu, wal ba, okey, ba pula dia habis tadi. Walifu dah habis dah syarah sebab kenapa dia takrib walifu. Sekarang ni kita pindah kepada juzuk yang kedua. Bismillah. Ada apa dalam tu? Ada ba, ada ismi, ada Allah. Dia hurai satu-satu. Ba tu apa dia? Ba tu ada makna dia. Makna dia apa? Ba lil isti'anati aw lil musahabati ala wajhi tabarruki. Ba lil isti'anati aw lil musahabati ala wajhi tabarruki. Dia kata ba itu membawa makna isti'anah. Isti'anah apa makna isti'anah? Isti'anah ni kita kata apa alat lah, bantu wasitah. Isti'anah ni kata muhasyi yang kita mengaji dulu, apa dia? Wasitatu bainal fa'il wal maf'ul. Kan? Contoh kita sebut katabtul kitaba bil qalam. Katabtu al kitaba bil qalam. Dia ada fa'il, dia ada fi'il, dia ada apa? Fi'il fa'il katabtu. Aku tulis. Mana maf'ul? Kitaba. Bil qalam. Maka bil qalam itu dengan pen. Lihat perantaraan wujudnya ada ataupun perantaraan yang menghubungkan antara pelaku dengan maf'ulun bihi. Okay, itu dia panggil apa? Isti'anah. Ini kita bincang detail dah dulu. Tarjih antara isti'anah dengan apa? Musahabah dan munaqasyah di antaranya dalam halaqah pengajian yang pertama. Betul tak? Yang kita ngajikan itu. Okay. Ataupun musahabah. Musahabah maknanya apa? Mengiringi, beriringan. Jadi ba itu yang pertama kita kata Bismillahi alifu. Kalau makna isti'anah maknanya dengan pertolongan Allah aku tulis, gitu. Kalau kita kata ba itu makna makna musabah, jadi terjemah dia apa? Bersama-sama nama Allah. Itu dia punya terjemahan itu. Bersama-sama nama Allah aku tulis. Bersama-sama nama Allah tu apa maknanya tu? Maknanya kita nak apa? Mengiringi nama Allah supaya mendapat keberkatan. Sebab tu kata Syekh ala wajhi at-tabaruki. Jadi kita bila menulis tu kita sebut bismillah, bersama nama Allah saya tulis. Maknanya supaya ketika saya tulis tu hasil keberkatan bagi tulisan saya. Gitu maknanya. Okay, habis makna ba.
Tu kita bincang habis lah banyak bar tu detail. Kemudian kata Tok Guru bismi. Ismi pula. Ismi apa makna ismi? Ismi lughatan ma dalla ala musamma. Ma dalla ala musamma. Wa inda nuhah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin. Ataupun ya. Ghairi muqtarinin bi zamanin wad'an wa huwa mushtaqun 'inda al-basri min as-sumu. Ini benda lain pula. Okey, bismillah, nama, dengan nama. Nama tu apa tu nama? Nama tu apa makna nama? Kata Syekh, nama ni ada dua maksud. Pertama, maksud dari segi bahasa. Yang kedua, maksud daripada segi istilah. Ustaz, apa makna segi bahasa? Kata Syekh, dari segi bahasa, ismun membawa makna ma dalla ala musamma. Ma dalla ala musamma. Apa yang menunjukkan kepada barang. Menunjukkan kepada suatu gitu. Boleh? Jadi kalau ada satu lafaz menunjukkan kepada sesuatu, maka dia dipanggil sebagai isim. Dipanggil sebagai apa? Isim. Okey. Apa saja? Di sisi ulama nahwu, dia berkata nama itu, isim itu adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Itu apa yang menunjukkan kepada makna yang ada pada dirinya. Itu menunjukkan, dia kata ma dalla ala ma'nan fi nafsi. Apa yang menunjukkan kepada makna pada dirinya. Makna tu ada pada diri dia. Ghairi muqtarinin bi zamanin. Tanpa disertakan bersamanya itu masa. Wad'an. Wad'an tu maknanya dari segi perletakan. Dari segi apa? Perletakan. Okey. Ni kita mengaji nahwu dah. Dia nak bagi beza antara kalimat-kalimat bahasa Arab, betul tak? Kalimat bahasa Arab ada 3. Dia ada isim, dia ada fi'il, dia ada apa? Haraf. Sekarang ni, apa beza isim dengan fi'il dengan haraf? Fi'il ni, dia kata isim adalah apa? Apa yang menunjukkan makna pada diri dia. Contoh kalimat apa? Lafaz Zaid. Maka Zaid itu menunjukkan kepada makna. Makna tu maknanya makna pada diri kalimat Zaid itulah. Tapi ada menunjukkan dalam makna dia itu zaman tak? Oh, tak ada. Dia hanya menunjukkan kepada penama sahaja. Zaid. Menunjukkan kepada apa? Suatu Zaid. Beza dengan doroba. Doroba menunjukkan kepada makna. Apa dia makna tu? Pukul. Tapi ada masa ada. Telah pukul. Nampak? Jadi kita kata, yang pertama, doroba memiliki makna pada diri dia, itu membawa makna pukul. Yang kedua adalah di antara juzuk maknanya itu adalah zaman, masa, telah. Ada kalimat apa? Telah. Maka itu adalah apa? Adalah fi'il. Tapi pada apa? Pada apa? Pada haraf pula, definisi dia lain kan kita uji. Haraf, apa dia haraf? Ma dalla ala ma'nan fi ghairiha, menunjukkan kepada makna bukan pada diri dia, ia pada orang lain. Pada apa? Pada orang lain. Contoh kalimat apa? Apa dia? Apa ke kan? Ila ke. Tadi kalau kalimat Zaid, boleh kita bayang tak? Makna daripada kalimat itu boleh?
Kalau kalimat pukul, boleh bayang tak makna daripada kalimat daraba ni? Boleh bayang pukul tu. Tapi kalau makna haraf ke ila tu boleh bayang tak? Tak boleh bayang Ustaz. Tak boleh. Tapi kalau kita gabungkan, tu nampak. Kalau kita bayangkan adanya apa? Zaid, adanya sekolah, kita kata Zaid pergi ke sekolah, baru boleh bayang. Jadi kita kata ke itu adalah makna yang kalau dirinya sendiri tak boleh nak bayang, tak boleh nak tahu makna dia. Tapi kalau kita letakkan dia dalam ayat, maka boleh kita faham. Jadi satu dia kata makna itu bukan menerangkan diri dia, tapi menerangkan orang lain. Berhajat kepada orang lain untuk kita nak faham. Faham kat situ? Boleh? Berbanding kalimat Zaid, berhajat pada orang lain untuk kita bayang tak? Kalimat daraba, berhajat pada orang lain untuk kita faham. Kita boleh faham, boleh bayang makna daraba. Faham kat situ? Tu dia punya makna tadi. Tu mengaji nahwu lah. Nah. Okay. Wad'an. Pada segi apa? Perletakan. Kemudian kata Syekh, wa huwa mushtaqun 'indal basri minas sumu wa huwa al-ulu. Okay, ni dia punya perbahasan isim dari segi asal kalimat. Ulama khilaf berkenaan dengan asal kalimat isim. Maka kata Syekh, wa huwa mushtaq, dan dia itu adalah mushtaq, terbitan. Indal basri, di sisi basri, minas sumu, daripada kalimat sumu. Sumu maknanya apa? Wa huwa al-ulu, iaitu tinggi. Baik, kenapa dinamakan nama itu dengan isim? Diambil daripada sumu. Dia mesti ada munasabah dia. Kata Tok Guru, li'annahu ya'lu bihi musammahu minal khafa. Ay yadhhar. Kerana nama itu, li'annahu, kerana nama itu sendiri, ya'lu bihi, akan mengangkat dia. Ya'lu bihi itu akan mengangkat musammahu minal khafa, akan mengangkat tuan nama itu daripada khafa, daripada sembunyi. Maksudnya daripada kita tak tahu jadi tahu. Boleh faham? Itu dipanggil hubungan antara isim dengan asal kata dia, iaitu sumu. Dia ada munasabah dia. Boleh? Ay yadhhar. Dia kata ya'lu bihi, maknanya ay yadhhar, zahir. Bila ada nama. Baik. Fa asluhu simwun bikasrin fasukun. Asal kalimat itu adalah simwun fa khuffifa bihazfi lamihi. Maka diringankan sebutan dengan dihazafkan lam kalimat. Dihazafkan lam kalimat mana? Lam kalimah waw. Boleh? Jadi apa? Simwun. Jadi macam mana? Simon dah gitu. Simon. Simon. Ataupun baik. Wa'uwidha anha hamzatul wasli ba'da taskini fa'ihi. Dia kata apa? Kemudian digantikan waw yang dihazaf itu dengan hamzah wasal setelah kita sukunkan fa-nya. Asalnya jadi apa? Simun, batu buang kan? Jadi apa? Simun. Kemudian dibuangkan apa? Disukunkan sin dan ditambahkan hamzah wasal. Jadilah apa? Ismun. Gitu. Wa indal kufi ni perbahasan apa? Perbahasan sorof lah. Ini kita laju sikit. Kita kuat untuk letih pula kan. Detail-detail banyak sangat. Wa indal kufi minas simah. Okey, di sisi ulama Kufah pula, dia kata diambil daripada simah. Makna apa simah? Wahiyal alamah, iaitu maknanya alamat. Li'annahu alamatun ala musamma. Orang tanya apa hubungan antara makna isim dengan kata asal dia, iaitu simah yang membawa makna alamat tadi.
Kata Tok Guru, kerana ia iaitu isim itu alamat ke atas musamma, ke atas tuan nama. Alamat ke atas apa? Tuan nama. Boleh? Wa asluhu wasmun. Dan asal kalimatnya adalah wasmun. Maka apa yang berlaku? Fakhuffifa bihazwi fa'ihi summa uwida anha hamzatul wasli. Maka diringankan bacaan dengan dihazafkan fa. Dihazafkan fa kalimat apa? Waw itulah. Wasmun. Maka digantikan waw itu dengan hamzah wasal. Maka jadilah ismun. Itu dia tu. Dia punya asal kalimat. Wal muradu bihi huna al musamma. Okay, ay musta'inan bi musamma Allahi wal idafatu lil bayan. Okay, kemudian kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu, wal muradu bihi. Okey, kita sebut tadi bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Makna nama atau apa tu nama tu? Nama tu nama apa? Tadi kita sebut kan? Makna nama ada makna dari segi lughah. Apa makna dari segi lughah? Ma dalla ala musamma. Lafaz yang menunjukkan kepada musamma. Maknanya Zaid ada dibagi nama Zaid, ada tuan badan Zaid. Boleh bayangkan? Macam saya ada Faiz, tu Faiz tu nama. Ada tuan badan Faiz. Dia antum duduk depan dia, bayang anda. Boleh? Okey, jadi nama adalah apa? Lafaz tu menunjukkan kepada apa? Kepada musamma, kepada makna, kepada tuan badan, kepada, boleh faham itu. Tu dia panggil dari segi lughah. Dari segi istilah, Tok Guru bagi istilah nahwu. Isim itu adalah apa? Apa yang menunjukkan kepada makna pada dirinya, tidak memiliki zaman sebagai juzuk makna, dari segi perletakan asal. Dari segi perletakan apa? Perletakan asal. Jadi mana makna yang sesuai Ustaz? Kita nak buh di sini. Bismillah makna dari segi lughah ke makna dari segi istilah? Kata Tok Guru dak. Di sini makna isim adalah musamma. Jadi kita kata dengan, kalau kita kata isim itu adalah makna dari segi apa? Dari segi lafaz, maka kita terjemah nama. Tapi kalau kita kata isim itu adalah maknanya musamma, kita tak terjemah dah nama tu. Kita terjemah apa? Nama. Ataupun kita terjemah zat lah. Zat. Jadi macam mana? Kalau kita kata isim itu adalah maknanya dari segi lughah, maknanya lafaz, maka kita terjemah dengan nama Allah. Betul tak? Tapi kalau kita kata makna itu adalah isim itu adalah musamma, maka kita terjemah dengan zat. Maka kita terjemah macam ni. Dengan zat Allah. Dengan apa? Zat Allah. Dengan zat apa? Zat apa? Dengan zat Allah. Jadi Tok Guru pegang mana? Itu pandangan yang kedua. Wal murad bihi yang dimaksudkan dengan di sini, iaitu dengan nama di sini, dengan isim di sini adalah musamma, zat tu sendiri. Sebab kan kita sebut minta tolong kan? Minta tolong bukan minta tolong dengan nama, minta tolong dengan Allah lah, betul tak? Itu. Macam itulah tu itu. Satu kata Syekh, ai maknanya musta'inan bi musammallahi, yakni hal keadaan meminta dengan zat. Siapa zat tu? Allah lah. Itu meminta dengan Allah lah, meminta tolong dengan Allah lah. Gitu. Baik. Kita kata kalaulah isim itu adalah maknanya musamma dan Allah juga itu hakikatnya adalah zat musamma, maka apa jenis idhafah di sini? Kan kita sebut bismillahi, bi ismi mudhaf, Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih. Idhafah jenis apa ni? Kata Tok Guru, idhafah lil bayan. Idhafah lil apa? Lil bayan. Iaitu apa? Mudhaf itu adalah diri mudhafun ilaih. Itu makna apa? Idhafah lil apa? Lil bayan.
Mudhaf itu adalah apa? Diri mudhafun apa? Mudhafun ilaihi. Boleh? Beza-bezalah idhafah bayaniyah dengan lil bayan. Lil bayan ni kita kata apa, idhafah mudhaf wa khusus. Mutlaq. Daripada mudhaf. Tabah itu nanti boleh? Okey. Baik. Kemudian kata Abu radhiyallahu anhu, wallahi. Okey, sebenarnya wallahi. Allah tu apa pula? Alamun ala zat. Alamun ala apa? Ala zat. Adalah nama khas bagi zat. Al-wajibil wujud. Yang wajib ada. Wajib ada tu wajib ada pada akal. Al-khaliqi lil alam. Yang mencipta bagi alam. Yang mencipta bagi apa? Bagi alam. Jadi dia definisikan juga nama Allah. Dia kata Allah itu adalah nama khas. Kalau orang tanya Allah tu apa? Nama Allah tu, lafaz Allah itu adalah apa? Adalah nama khas menunjukkan ke atas zat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada apa? Zat apa? Allah Subhanahu wa taala. Dia sebab apa ulama kata Allah itu adalah nama khas yang menunjukkan kepada zat. Rahman kenapa tak ditafsirkan macam tu? Sebab apa? Sebab Rahman, bila kita sebut Rahman, Rahman nama Allah juga. Tapi dia menunjukkan kepada zat dan dalam masa yang sama menunjukkan kepada apa? Kepada rahmah. Ar-Rahim pun sama. Maka dia itu lebih kepada sifat. Dia lebih kepada apa? Lebih kepada sifat. Tapi Allah ni dia apa? Semata-mata menunjukkan kepada zat. Contoh kayak macam mana kan? Faiz. Bila antum sebut apa? Faiz, maka itu bayangnya apa? Bayangnya apa? Bayangnya zat semata-mata. Tapi kalau sebut contohnya apa? Pengajar. Antum bayang apa? Antum bayang zat dalam masa yang sama, sifat mengajar itu ada pada apa? Ada pada zat tadi. Boleh? Okey. Jadi yang menunjukkan nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada semata-mata zat, apa dia? Lafaz Allah sahaja. Lafaz apa? Allah sahaja. Boleh faham kat situ? Lafaz Allah sahaja. Maka sebab tu kata Syekh, apabila dia menunjukkan kepada zat semata, maka dia apa benda, apa lafaz? Dipanggil apa? Bagi lafaz yang menunjukkan kepada zat saja. Kata Tok Guru, iaitulah alam. Alam dia adalah kata nama apa? Kata nama khas. Lafaz yang menunjukkan kepada zat saja itu dipanggil apa? Alam ala zat. Boleh? Kemudian zat yang apa? Yang apa disifatkan secara khusus bagi Allah Taala, tidak bagi yang lain, adalah zat Allah Taala itu wajib wujud, dia Tuhan, wajib wujud. Akal tak boleh bayang bahawa Tuhan itu apa harus wujud tak. Tak boleh bayang juga mustahil wujud tak. Mustahil macam mana? Kalau tidak macam mana ada alam? Macam mana kata alam bahawa Tuhan itu harus ada? Tak boleh. Kerana harus ada itu menyebabkan tasalsul dan daur, nanti kita akan belajar. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus ada, jaiz wujud, maka lepas ni dia tak layak jadi Tuhan lah. Sebab apa? Dia akan berlaku daur dan tasalsul. Dan daur tasalsul itu adalah mustahil. Maka lah kali apa aja kebarakalan yang ada, mesti kita kata Allah Ta'ala itu wajib wujud. Boleh? Baik. Al-Khaliq lil alam. Apa ke? Musamma itu zat Allah lah kan? Betul. Musamma ni zat Allah Ta'ala. Yang musamma zat Allah Ta'ala. Al-Khaliq, pencipta bagi alam semesta. Boleh? War-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dia sifatan musyabbahatan bunyata lil mubalaghati min rahima bil kasri imma bitanzilihi manzilatal lazim
بأن يقصد إثباته للفاعل فقط من غير اعتبار تعلقه بمفعول. والله تعالى. Kita berhenti pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita berhenti pada apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, insya-Allah taala. Boleh? Okey, sekadar itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi pada apa? Besok hari. Boleh? Wallahu taala alam. Ya Rabb. Ya Rabb. Okey. Apa dia tu? Ha? Taufik. Okay, Ustaz, kalimah Allah itu dikira ternafilah dan tak boleh dikongsi sebab berlainan murad. Iyalah, nama apa kita kata apa? Kita panggil ini dari segi apa? Dari segi apa? Dari segi kita kata apa? Alam. Alam. Maka kita kata dari segi hakikatnya Allah itu, lafaz Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi apa? Dari segi bahasa tu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam kata-kata nama yang lain lah. Dia tidak menunjukkan kepada apa selain daripada apa orang yang dinamakan tu. Macam contoh Faiz, tentu bayang orang lain tak? Bayang ana lah. Boleh. Maka begitulah juga Allah Ta'ala tidaklah dipahami daripada apa Allah itu melainkan merujuk kepada Allah Tuhan pencipta sekalian alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Ya, betul. Taufik. Lagi yang lain ada apa soalan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada apa soalan sekarang ni? Pelan-pelan kayu insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa beza, Alif tanya, apa beza qasru dengan hasru? Qasru hasru sama. Dia panggil, kita kata apa? Beza dari segi apa lafaz dia, tapi hakikatnya sama. Qasru, hasru, boleh? Ikhtisas, semua membawa makna sama. Itu mengaji dalam ilmu balaghah. Yang lain? Tak ada nak? InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok hari. Tak apa, kita baca dulu tiap hari. Sementara menunggu kelas-kelas kita yang lain pada waktu malam, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa az wa ajal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.